Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kumpulan 5 dan akan membincangkan tentang pembangunan lestari. Jadi, apakah itu pembangunan lestari? Sebelum tu, saya akan memberitahu konsep dan lebih mendalam tentang pembangunan lestari. Dia terbagi kepada dua, dan yang pertama adalah pembangunan lestari dan yang kedua adalah kelestarian alam. So, nak ditunggu-tunggu, kejap lagi. Let's go. Okey, jadi seterusnya kita akan membincangkan tentang kelestarian alam. Pembangunan ekonomi ini menggabungkan tentang faktor yang melibatkan tentang ekonomi, pembangunan sosial dan alam sekitar. Jadi, ini semua adalah salah satu matlamat yang penting kepada pembangunan ekonomi. Jadi, ingin kita ke selanjutnya. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak menerangkan tentang pembangunan lestari. Pembangunan lestari bertujuan untuk memastikan pengguna sumber-sumber semula jadi mencukupi buat masa sekarang dan masa akan datang. Manfaat semua jenis kehidupan di muka bumi ini. Oleh itu, pembangunan lestari amat bergantung kepada pemeliharaan dan pemeliharaan kesejahteraan manusia dan ekosistem secara bersama. SWOT. Semuanya. Selalu. Ya, sampai masuk kan? Okey, hai, Assalamualaikum. Seterusnya saya nak menerangkan apa itu alam sekitar. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Alam sekitar juga boleh dipanggil flora dan fauna. Alam sekitar Jadi kita pergi kepada faktor-faktor berlakunya pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi. Antara faktor-faktor yang ada di fizikal dan ekonomi adalah ada tiga. Yang pertama, pertambahan penduduk, proses pembenaran dan penetapan kemajuan negara. Jadi, ingin selanjutnya, saya. Okey, antara salah satu faktor adalah pertambahan penduduk. Contohnya di kawasan Tanjung Malin. Hal ini menyebabkan pihak tertentu perlu menebang dan membersihkan kawasan hutan, dan hal ini boleh mendapatkan kawasan yang lapang, boleh membina rumah dan pembangunan secara lebih banyak. Jadi nak pergi ke faktor kedua, swipe left. Kita pergi ke faktor yang kedua adalah proses pembandaran. Okey, contohnya proses pembandaran juga berlaku bagi menjaga kebajikan produk di Tanjung Malin. Contohnya pembangunan infrastruktur pengangkutan awam seperti ATM dan ATS dapat memudahkan para penduduk bergerak dari satu tempat ke suatu tempat yang lain. Selain itu, terdapat juga pasaran ATS Belumat telah dibangunkan bagi memudahkan penduduk ke kawasan ini untuk mendapatkan pendapatan harian. Okey, jadi itu adalah untuk faktor yang kedua. Ingin tahu ke faktor yang ketiga? Swipe right. action. Sini. Jadi faktor yang terakhir adalah kemajuan negara. Para negara lebih banyak cenderung untuk mengambil dalam bidang kursus teknologi, modal membangunkan dalam perindustrian, modal berbanding peternakan dan pertanian. Hal ini menyebabkan permintaan dalam sektor perniagaan dalam sektor primer iaitu industri pertanian, kelapa sawit dan ladang berkurangan sehingga mengakibatkan banyak hutan atau kawasan pertanian terpaksa dirobohkan untuk membangunkan kilang dan pejabat besar. Jadi itu adalah antara tiga faktor yang melibatkan pembangunan fizikal dan pembangunan ekonomi di pembangunan lestari. Jadi
kita akan ke seterusnya kepada alam sekitar. Swipe around. Ahmad, nama lagi? Nama lagi? Dah guna lagi. Okey, nama saya Akmal Haziq dari Kumpulan 5 ingin membincangkan pembangunan lestari. Yang pertama, pelbagai implikasi yang akan terjadi sekiranya aktiviti pembangunan tidak dilakukan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan. Antara implikasi tersebut ialah pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran air. Seterusnya, pertama kalinya saya ingin membincangkan pencemaran udara yang sering berlaku apabila aktiviti pembangunan yang dijalankan, misalnya aktiviti pembangunan kawasan perumahan dan aktiviti penambahbaikan struktur jalan raya. Apabila terdapat sesebuah kawasan rumah yang sedang dibangunkan untuk membina kawasan perumahan, sudah tentu akan berlakunya pembakaran secara besar-besaran yang akan mengakibatkan udara tercemar, dan pembakaran tersebut untuk meratakan dan membina struktur tanah yang baik. Okey, seterusnya, pembangunan sektor pembangunan juga mendorong juga kepada berlakunya pencemaran ini sekiranya pengusaha kilang tidak mengawal pembebasan asap dari kilang mereka. Okey, poin yang kedua ialah pencemaran bunyi. Bagaimana pula pencemaran bunyi boleh berlaku? Okey, aktiviti pembangunan semuanya menggunakan general hidup. Berbagai bunyi dalam proses pembinaan boleh mengganggu ketenteraman penduduk setempat. Hal ini cerucuk pembinaan yang ditanam di dalam tanah bertujuan untuk pembinaan pembangunan tinggi dilakukan. Bukan itu saja, malah jentera-jentera pembuatan jalan juga mengeluarkan bunyi yang kuat lalu mengganggu penduduk setempat. Okey, akhir sekali saya ingin menerangkan pencemaran air. Pencemaran air yang kritikal juga berlaku jika terdapat aktiviti pembangunan dijalankan. Hal ini berlaku disebabkan oleh sisa-sisa pekerjaan daripada bahan binaan kilang yang dibuang ke dalam sungai, tidak diuruskan dengan baik oleh pengusaha dan pemilik kilang. Sisa-sisa tersebut disalurkan ke dalam sistem pembaritan sekitar sistem pembangunan. Jadi, dalam pencemaran tersebut, siapakah yang bertanggungjawab dalam menjaga dan mengekalkan pembangunan lestari? Semestinya semua pihak perlu bertanggungjawab, termasuklah individu atau kerajaan atau badan bukan kerajaan. Kita akan nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang siapakah yang akan membangunkan lestari ini. Okay guys, sebelum ni saya ceritakan tentang pihak-pihak yang perlu bertanggungjawab dalam pembangunan lestari. Okey, yang pertama, bagaimana pihak ini boleh menunjukkan tanggungjawab mereka ke atas isu ini pada pihak individu? Boleh bekerjasama membanteras aktiviti pembangunan yang menjejaskan kelestarian alam. Individu boleh melaporkan segera kepada pihak berkuasa dalam mereportkan hal kegiatan haram dan salah di negara ini. Mahu tahu lebih lanjut? Jom kita tengok. Okey, isu yang kedua, pihak mana yang bertanggungjawab berkaitan isu ini. Proses penguatkuasaan perlu diambil dan diketatkan oleh pihak agensi kerajaan, khususnya agensi jabatan dan dalam sekitar melalui Akta Alam Sekeliling 1974. Aktiviti yang mencemarkan alam
sekitar dan aktiviti yang berlawanan dengan segala peruntukan undang-undang yang ditetapkan di bawah akta ini perlu diberikan hukuman yang berat. Cik. Sini ya, Cik. Okey. Akhir sekali, pada pihak yang bukan badan kerajaan seperti NGO, agensi kerajaan, sahabat alam sekitar perlu menyokong agensi kerajaan bagi mengekalkan pembangunan lestari di Malaysia. NGO dan agensi kerajaan boleh mengadakan seminar dan kempen lebih giat dan berkesan. Badan-badan NGO juga boleh melakukan aktiviti-aktiviti penanaman pokok semula di kawasan yang lapang bagi menghidupkan dan membuat projek pembangunan lestari di Malaysia. Langkah mencapai pembangunan lestari. Yang pertama, kerajaan berperanan penting dalam mengubah dasar pembangunan supaya ia dirancang dan dilaksanakan secara lestari. Dan yang kedua, kelemahan penguasaan akan merancangkan usaha mencapai pembangunan lestari. Yang ketiga, penggunaan sumber tenaga boleh diperbarui, perlu diperkenalkan dan digalakkan, contohnya hidroelektrik, tenaga solar dan angin. Dan yang keempat, penggunaan tenaga seperti ini akan mengurangkan kadar pelepasan karbon. Dan yang kelima, pelepasan cukai atau pemberian subsidi kepada pengguna teknologi berterdasarkan sumber tenaga yang boleh diperoleh harus dilaksanakan. Langkah ini mendorong pembangunan tidak mencemarkan alam sekitar. Dan yang keenam, aspek pendidikan alam sekitar pula satu kurikulum khusus di sekolah perlu digubah supaya dipendedahan berkesan dapat dilaksanakan. Dan yang terakhir, sentiasa meletakkan pengurusan alam sekitar dalam perspektif pembangunan kerana ia menjanjikan banyak kelebihan sejajar pembangunan bandar, industri dan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, kita harus sedar kesan terhadap kemusnahan ekosistem juga memberi impak terhadap sosial, ekonomi dan budaya masyarakat tempatan. Pada masa sama, kita perlu menyokong mana-mana pihak untuk pembangunan yang bersifat lestari. Lestari yang bukan hanya pada nama, tetapi juga dari segi ketulusan yang bebas daripada korupsi dan manfaat yang dapat diberikan kepada taraf hidup manusia, kelangsungan ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar.